sekarang. Melati kuntum, tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang akan membentangkan Bai'al Wafa. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan masing-masing. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahinda Afia binti Zulkifli dari kelas DPHU 2A. Saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Azri daripada kelas di PHU 2C. Saya Ahmad Hafiz bin Zainuddin daripada kelas DPHU 2C. Saya Syamil Faris bin Ahmad Razi daripada DPHU 2C. Saya Iman bin Mahfazi daripada kelas DPHU 2A. Dan saya pula Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli daripada kelas DPHU 2B. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput pembentang yang pertama untuk menerangkan tajuk Bai'al Wafa. Dipersilakan Nur Syahinda. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ishraf kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan sedikit tentang Bai'al Wafa ini. Okey, Bai'al Wafa merujuk kepada jual beli yang memberi hak kepada penjual untuk menebus semula barangan yang dijual dengan persetujuan pembeli. Mazhab Maliki menamakan transaksi al-wafa ini sebagai saniyah dan mazhab Syafi'i sebagai ahdah. Manakala mazhab Maliki pula menamakan jual beli amanah. Dalam Seksyen 118, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah mendefinisikan Bai'al Wafa ini sebagai jualan bersyarat yang mana apabila penjual mengembalikan harga barang yang telah dijual, maka pembeli turut mengembalikan barang tersebut. Okay. Al-Bai' adalah bermaksud jual beli, manakala Al-Wafa adalah bermaksud tempoh waktu ataupun tempoh. Okey, berarti Bai'al Wafa ini adalah jual beli dengan dengan satu tempoh. Okey, Bai'al Wafa ini jual beli dengan hak membeli. Kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahawa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tempoh yang disepakati telah tiba. Bai'al Wafa adalah seseorang yang menjual barang tidak bergerak kepada orang lain kerana memerlukan wang, tetapi dengan syarat ketika sudah mempunyai wang, maka boleh membeli kembali barang yang sudah dijualnya itu. Okay, untuk fahamkan lagi, dia sebagai contoh, okay, A menjual barang yang tidak bergerak. Barang yang tidak bergerak ni bermaksud macam rumah. Okay, sebagai contoh rumah. So A menjual rumah untuk mendapatkan wang. Sebab tentu A ni dia perlukan wang sangat-sangat. Wang tunai. Lepas tu D dia membeli barang A tu. So jadi A ni dah dapat duit. Okay. Tempoh masa ni macam 1 tahun atau 2 tahun. Okay, sepakat dua belah pihak. Okay, bila dah sepakat, okay, setahun. Dah tempoh setahun. Okay, dah habis tempoh setahun tu, pihak A akan beli balik barang yang dia jual sebelum ni, yang setahun lepas tu. So B pun perlulah kembali balik rumah yang dibeli lah sebelum ni. Itu sebagai contoh untuk mendefinisikan sebagai Bai'al Wafa. Sekian daripada saya. Okey, saya akan menjelaskan lagi dari dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah.
para ulama telah meletakkan hukum al-wafa adalah wajib kerana bahayanya daripada melarangnya. Ada juga berpendapat yang firman daripada Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu wa idza zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun, yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sehingga dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan mengikut kesanggupannya. Apabila kamu berbicaralah sejujurnya walaupun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengambil peringatannya. Dalam ayat ini, dengan janji Allah hendaklah kamu al-wafa dan menunaikannya. Kita perlu mendahulukan janji Allah ini kerana ia menunjukkan betapa pentingnya memelihara amanah dan menunaikan janji. Dalam ayat sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil telah ditafsirkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menyukat dan menimbang, iaitu orang-orang yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka minta cukupkan, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Menurut Syekh Mustafa Al-Marafi, ayat-ayat daripada surah Al-Mutaffifin ini menjelaskan lagi bagaimana jenis orang yang celaka dalam perniagaan mereka, iaitu apabila orang lain menyukat untuk mereka nak cukupkan timbangan tersebut, tapi mereka menyukat untuk orang lain, mereka kurangkan timbangan tersebut. Perangai peniaga yang macam inilah yang akan merosakkan perniagaan, dan bersikap macam inilah yang sangat buruk sekali. Apabila digunakan perkataan al-kail wal mizan, yang bermaksud setiap cara timbangan dan sukatan dimasukkan di dalamnya, kerana pada zaman sekarang cara ukuran sangat canggih, maka apapun cara timbangan, kita perlu memastikan timbangan tersebut adalah tepat. Ini adalah peringatan kepada peniaga-peniaga yang ada di kalangan mereka yang mengurangkan timbang yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan mereka. Macam-macam cara mereka menggunakan untuk mengurangkan timbangan tersebut. Mungkin mereka kurangkan sedikit saja setiap kali, tapi kalau dicampurkan berkali-kali, maka lama-kelamaan banyak juga haba yang mereka terima. Dengan keuntungan yang lebih sedikit ini yang akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Ini masalah masyarakat yang dialami oleh kaum Nabi Syuaib. Selain dari masalah syirik, mereka juga menyembah berhala, suka menipu dalam jual beli, dan menghina Nabi. Oleh kerana kesalahan mereka itu, seluruh bangsa kaum Nabi Syuaib ini, mereka telah dihapuskan oleh Allah. Azab yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum Nabi Syuaib adalah gempa bumi yang sangat dahsyat. Kadang-kadang kita tidak berniat pun hendak menipu dalam timbangan tersebut. Kadang-kadang pengurangan disebabkan kecuaian kita, ataupun kita tak perasan dalam penimbangan tersebut. Sebagai contoh, peniaga yang jual minuman, dia cuai, macam dia terlupa dalam memasukkan gula ke dalam minuman tersebut untuk pelanggannya, tetapi pelanggan itu tak minum.
dia hanya bayar harga minuman tersebut sebagai minuman yang diminta tadi tu. Di situ dia tidak perasan pun yang dia tidak layak untuk mendapatkan harta. Tapi pendapat begini dinamakan harta syubhah. Harta sebegini boleh dibersihkan dengan dia mengeluarkan zakat. Seterusnya, hadis yang berkenaan dengan al-wafa, di mana kebanyakannya menunjukkan ancaman dan amaran yang keras kepada yang tidak menunaikan al-wafa. Sebagai contoh daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik yang hakiki. Dan barang siapa yang terdapat pada dirinya salah satu sifat dari 4 hal tersebut, maka pada dirinya sifat nifaq hingga dia meninggalkannya, iaitu jika ia diberikan amanah dia khianati, jika ia berbicara ia berdusta, jika berjanji ia memungkiri janji, dan jika ia berseteru ia melampaui batasnya. Di hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, La imanna liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Yang bermaksud, tidaklah sempurna iman seseorang bagi sesiapa yang tidak beramanah, dan tidak sempurnalah agama seseorang bagi sesiapa yang tidak menunaikan janjinya. Riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kaba'ir berkata, khianat merupakan perkara yang sangat keji dan yang sangat buruk dalam semua keadaan. Dan sebahagian daripada itu lebih teruk daripada yang lain. Daripada nas-nas hadis tersebut jelas menunjukkan kepada kita bahawa betapa pentingnya umat Islam memelihara janji, etika, adab dan akhlak yang luhur dan yang sangat tinggi ini dalam melayari bahtera kehidupan agar sentiasa mendapat keberkatan yang diridai oleh Allah SWT. Sekian daripada saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan tentang hukum akad bai' al-wada, bai' al-wafa. Menurut Al-Zarqa dan As-Sabuni, dalam sejarah bai' al-wafa telah menjadi justifikasi kepatuhan di sisi para ulama. Jual beli dalam bentuk ini telah menjadi uruf, iaitu adat kebiasaan masyarakat Bukhara dan Balkh. Dan selepas itu, ulama mazhab Hanafi telah membincangkan kedudukan jual beli ini. Al-Nasafi, seorang ulama mazhab Hanafi di Bukhara, menyatakan Syekh kami, iaitu Imam Abu Hanifah, membenarkan bai' al-wafa sebagai jalan keluar daripada riba. Muhammad Abu Zahra, seorang ulama Mesir, menyatakan jika dilihat daripada sejarah, kemunculan bai' al-wafa di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 Hijrah adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mahu memberi hutang kepada orang yang memerlukan jika mereka tidak mendapat sebarang faedah. Hal ini menjadikan kesulitan kepada masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini telah membawa kepada penciptaan akad tersendiri sehingga keperluan masyarakat dipenuhi dan keinginan orang kaya juga tercapai. Dengan cara ini, satu pihak yang terbeban dipenuhi dalam masa yang sama, perbuatan riba dapat dihindarkan. Kaedah yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah berdasarkan istihsan urfi, iaitu menetapkan hukum sesuatu permasalahan yang telah berlaku yang umum dan telah berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Namun, ulama mazhab Syafi'i tidak membenarkan jual beli seperti ini kerana pada mereka sesuatu akad jual melibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli. Di dalam jual beli juga tidak boleh wujud syarat bahawa barang yang dijual perlu dikembalikan oleh pembeli kepada penjual dengan harga yang sama ketika waktu barang tersebut dijual. Bentuk jual beli ini tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW maupun pada zaman sahabat, dan ia merupakan jual beli bentuk hilah
yang tidak selari dengan maksud syarak dalam persyaratan jual beli. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, saya akan menerangkan tentang pandangan ulama terhadap bai' al-wafa. Tujuan dari akad bai' al-wafa adalah untuk memberi kesempatan peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar dan memberi kesempatan bagi peminjam wang untuk dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memiliknya lagi setelah beberapa saat masa sewa berakhir. Bai' al-wafa sejak semula diakadkan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya sahaja muncul kesepakatan dari kedua belah pihak bahawa pembeli tidak boleh menjual barang tersebut selain kepada pemilik semula. Sebab barang tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah jaminan atas hutang yang harus dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik harta tersebut telah mempunyai hutang, penjual harus mengembalikan hutangnya dan pembeli harus mengembalikan barangnya. Dari dua pendapat yang ada, penulis menyimpulkan bahawa akad bai' al-wafa sebenarnya terdapat dua bentuk akad. Yang pertama yakni jual beli, yakni gadai, jual beli dan rah, yakni gadai. Lalu apakah bai' al-wafa ni tergolong daripada gahar kerana ketidakjelasannya, kerana ia tidak jelas. Sebenarnya akad tersebut bukan jual beli murni dan bukan pula gadai, tetapi kombinasi dari kedua akad. Bai' al-wafa juga bukan gharar, melainkan sebuah kontrak baru yang hak atau kewajipan para pihak cukup jelas di dalamnya. Demikian pula, status barang yang dijadikan objek dalam kontrak ini sangat jelas. Dengan adanya ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahawa bai' al-wafa adalah gadai dan bukan jual beli, maka hukum bai' sama seperti hukum gadai. Argumentasi mereka adalah bahawa yang dijadikan pegangan dalam transaksi adalah maknanya, bukan lafaz dan bentuknya. Menurut ulama Hanafiyah, pensyaratan bai' al-wafa sama dengan pensyaratan jual beli. Pada umumnya, ia ijab dan qabul. Menurut penulis, harus ada penambahan bahawa barang yang menjadi objek harus dibeli lagi oleh penjual dan tegang waktu harus tegas. Melihat perbezaan pendapat yang ada, maka cara untuk menyikapi adalah dengan selalu mempertimbangkan aspek maslahat. Pertimbangan munculnya maslahat menjadi penting kerana pada dasarnya dalam transaksi jual beli, aspek maslahat adalah menjadi koridornya. Jika sebuah masyarakat telah mempraktikkan jual beli bai' al-wafa dan mereka muncul kemaslahatan bersama tanpa ada pihak yang merugi, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Sedangkan dalil tentang larangan jual beli dengan syarat yang dimaksudkan ulama Syafi'iyah di atas berbeza dengan syarat yang terdapat dalam bai' al-wafa. Majalah Al-Ahkam, yakni Al-Adliyah, mendefinisikan bai' al-wafa sebuah jualan bersyarat yang mana apabila penjual mengembalikan barang yang telah dijual, maka pembeli turut mengembalikan barang tersebut. Dari segi hukum, terdapat beberapa argumentasi seperti berikut. Bagi mazhab Maliki dan Hambali serta ulama mutaqaddimin daripada kalangan Hanafi dan Syafi'i, menyatakan jual beli al-wafa tidak sah kerana wujud syarat di mana pembeli mesti mengembalikan barangan yang dibeli.
jika penjual membayar semula wang yang dibayar sebelumnya. Pandangan mereka ia bertentangan dengan tujuan jual beli yang memberikan hak kepada pembeli untuk memiliki barangan yang dibeli secara kekal. Bagi ulama mutaakhirin daripada kalangan Hanafi dan Syafi'i membenarkan transaksi al-wafa ini. Argumentasi mereka kerana ia bersesuaian dengan sebahagian hukum jual beli, iaitu pembeli dapat memanfaatkan barangan yang dibeli serta dapat memenuhi keperluan dan menghindari daripada riba. Sebahagian ulama Hanafi bahawa transaksi al-wafa ini mirip gadaian dan bukan jual beli, justru harus menerima pakai hukum gadai bagi mereka yang dijadikan pegangan dalam transaksi adalah maknanya, bukan lafaz dan bentuknya. Antara aspek-aspek dalam baik al-wafa seperti berikut. Penjual dan pembeli berhak menamatkan kontrak pada bila-bila masa sahaja. Pembeli berhak menggunakan barang yang dibeli. Pembeli perlu bertanggungjawab sekiranya barang yang dibeli rosak akibat daripada kecuaian dan salah lakunya. Pembeli tidak boleh memindahkan hak milik atau menjual kepada pihak ketiga. Namun Hanafi membolehkan ianya dipindah milik asalkan ada ruang untuk didapatkan kembali. Okey, itu saja dari saya. Saya akan berikan kepada pengertian seterusnya. Okey, terima kasih saudara Syami. Alhamdulillah, kita kupaskan lagi tentang al-wafa ni. Jadi saya akan menerangkan rukun dan syarat bagi al-wafa. Okey, kalau ikutkan ulama kalau ikutkan ulama Hanafiah telah mengemukakan bahawa rukun dan syarat bagi al-wafa adalah sama dengan jual beli pada umumnya, iaitu ijab orang yang pembeli dan kabul orang yang menjual. Seperti mana yang kita tahu, rukun bagi jual beli adalah pihak penjual dan pembeli mesti ada transaksi. Harga yang dapat diukur, serah terima dan barang atau jasa dapat diperjualbelikan. Begitu juga dengan rukun al-wafa. Kedua-dua mereka adalah rukun yang sama. Okey, kalau bagi syarat pula, mereka mesti ada kesepakatan bersama, mempunyai akal yang sihat, barangnya mesti dapat diketahui dan sebagainya. Tetapi ada sedikit penambahan bagi syarat al-wafa. Penambahannya adalah sekiranya barang yang dijual telah sampai tempoh yang telah ditetapkan ataupun expired, maka barang itu akan dikembalikan pada pihak dengan harga pertama atau harga asal tanpa memindahtangankan kepada orang lain. Dalam praktik buy al-wafa, apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah hutang selesai, penyelesaian akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayar apabila sampai tempoh, maka berdasarkan penempatan dari pengadilan, barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut akan dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunaskan. Tetapi jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan barang tersebut setelah hutang dilunaskan, maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan itu, transaksi akad buy al-wafa cukup terperinci dan jelas serta dapat jaminan yang kuat dari sudut hukum dan pengadilan. Okey. Sekian daripada saya. Saya jumpa pembentang untuk membentangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Iman yang telah menjelaskan tentang al-wafa tadi.
Baik. Kemudian okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang aplikasi dalam sistem muamalat semasa. Dia punya definisi adalah seseorang itu menjual sebuah benda seharga 1,000 sebagai contoh dengan syarat jika penjual itu mengembalikan wangnya, yakni harga, maka pembeli tersebut mengembalikan benda yang dibelinya itu kepada penjual semula. Menurut Ibnul Abidin, bai' al-wafa adalah suatu akad di mana seorang yang memerlukan wang menjual barang kepada seorang yang memiliki wang tunai, yakni cash lah bahasa kita. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah, barang tetap, atau lebih dikenali sebagai contoh rumah, ladang dan sebagainya, dengan kesepakatan sampai ia dapat mengembalikan harga barang tersebut, maka ia dapat meminta kembali barang itu. Antara contoh-contoh aplikasi dalam sistem muamalat semasa bai' al-wafa adalah, yang pertama sekali adalah rumah, yang kedua adalah tanah kebun, yang ketiga adalah bangunan, dan yang terakhir adalah ladang. Sebagai contoh, Aizat ingin menjual rumahnya kepada Johan dengan harga RM80,000 untuk tempoh 2 tahun. Jadi Johan membeli rumah itu dengan harga RM80,000 tunai selama 2 tahun dan akan kembalikan selepas itu. Setelah 2 tahun, Johan perlu menjual kembali rumah tersebut kepada Aizat dengan harga yang sama, iaitu RM80,000. Dan bukan sahaja rumah, mungkin boleh bertukar, macam saya kata tadi, contohnya mungkin tanah kebun, bangunan atau ladang. Hanya menukarkan benda yang tetap itu lah, benda itu. Okey, secara keseluruhannya, kita dapat melihat lebih menyeluruh tentang tajuk bai' al-wafa yang telah dibentang sebentar tadi. Maka berakhirlah pembentangan kita. Sebelum itu saya ingin memberi ucap pantun pantun penutup. Okey. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Mantap Cuk. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu maafkan saya ingin membuka ruang soalan kepada ahli kumpulan yang lain. Jika ada di antara kalian yang mungkin muskil apa itu bai' al-wafa atau contohnya atau sebagainya, persilakan. Rasanya kami tak ada soalan kot, sebab apa yang diterangkan oleh pendakwa-pendakwa hebat ni semua dah faham lah. InsyaAllah. Ya? Tiada sebarang soalan? Saya. Ni ada. Ya Syami. Sila. Saya nak tanya apa contoh bai' al-wafa ni? Contoh yang paling senang faham. Oh, contoh senang paling faham. Dia begini Syami. Bai' al-wafa ni adalah satu transaksi dan dia ada tempoh. Sebagai contoh, saya ingin menjual ladang kebun kebun durian lah sebagai contohnya. Saya ingin menjualnya kepada Iman selama mungkin bernilai RM50,000 sebagai contoh untuk tempoh 3 tahun. Iman pula bersetuju untuk membeli ladang kebun durian tu dengan harga yang sudah dicapai kesepakatan dan juga tempoh 3 tahun. Selepas 3 tahun tu, Iman perlu menjual balik kepada saya dan harga yang sama.
Macam tu lah. Jadi ada soalan yang lain? Mungkin ada yang tak faham ke apa? Boleh tanya. Ada contoh lain lagi tak? Atau silap-silap. Ada apa definisi baik al-wafa ni? Oh, definisi baik al-wafa. Okey. Definisi baik al-wafa, saya menjemput Nur Syahinda untuk menerangkan lebih lanjut lah. Okey. Definisi baik al-wafa ni di mana yang saya terangkan pada awal lagi. Okey. Al-bai bermaksud jual beli. Al-wafa ni bermaksud tempoh satu tempoh. So jual beli dalam satu tempoh. Okey, macam yang Ishraf terangkan. Okey, jual beli. Okey, jual beli contoh yang Ishraf terangkan tadi ialah jual beli ladang. Kebun. Okey, kebun. So satu tempoh tu yang Ishraf sebutkan tadi ialah 3 tahun. So dekat situ terjadilah terjadilah definisi baik al-wafa, iaitu jual beli dalam satu tempoh, tapi dengan syaratnya mengikut kesepakatan berapa tempoh yang dia nak, dan pula sama harga. Okey, faham? Faham tak? Faham. Faham. Terima kasih. Sama. Okey. Kalau tiada sebarang soalan lagi, kita tutup majlis ni lah dengan suratul Fatihah. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okay. Baik. Terima kasih semua kerana telah memberi kerjasama yang bagus, yang cukup hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Iman pada laptop ikut kot. Aku tak bertahu je tadi. Okey dah. Ya. Nanti pula babi. Macam anjay bazikan masa